Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kekurangan. Maha suci Allah. Maksudnya tak mungkin Allah itu mempunyai kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala sempurna. Kalau kita mau jadi orang yang sempurna, mana kita nak jadi Tuhan? Tak ada yang sempurna melainkan Allah. Banyak orang dia dapat sakit jiwa akibat mau buat semua sempurna. Maknanya kita panggil dia perfectionist. Dia percaya dan dia ingat dia boleh buat yang sempurna. Jadi bila dia tak boleh buat yang sempurna, dia sedih. Jadi selalu sedih lah, sebab tak mungkin boleh buat yang sempurna. Berterusan sedih, duka cita, akhirnya sakit jiwa. Bila ambil uduk tu nak sempurna, kita akan tengok dia ambil lagi, dia ambil lagi, dia ambil lagi. Orang yang nak sempurna ni bila dia semayang, Allahu Akbar, tak betul lagi tu, Allah lagi. Sebab dia nak yang sempurna. Kita tak boleh buat yang sempurna. Jadi ini kepercayaan salah. Samad dia nak buat yang sempurna, dia mau jadi Tuhan. Mana boleh jadi Tuhan? Jadi kita buatlah yang seberapa boleh. Itu yang disuruh oleh Allah. Yang terbaik kita boleh buat. Allah tidak suruh kita buat yang sempurna, sebab kita tak akan boleh buat yang sempurna. Yang boleh buat yang sempurna ni tak ada salah. Allah Ta'ala dalam ciptaan Allah ni, Allah buat yang sempurna tau. Orang cuba nak melihat ketidaksempurnaan dalam ciptaan tu, tak boleh. Tengok lagi sempurna. Tengok lagi sempurna. Lagi tengok, lagi sempurna. Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita sempurna tau. Tak ada orang boleh buat macam. Manusia ni dia buat apa tak boleh sempurna. Dia boleh buat yang terbaik, dia boleh buat lah. So cubalah terima diri itu bukan Tuhan. Orang yang tak menerima diri dia bukan Tuhan, sakit jiwa. Siapa yang mau jadi Tuhan, sakit jiwa. Macam ayah pin. Dia mau jadi Tuhan, jadi dia dah jadi sakit jiwa, tak boleh jadi Tuhan. Tuhan tu maha sempurna. Dia hanya satu orang je, satu je yang tak maha sempurna, itu Allah. Selain Allah tak ada yang sempurna.
Nah, jangan cuba nak jadi Tuhan pula. Macam Rashidi cuba jadi Tuhan. Tiada yang ku sayang melainkan diriku. Jadi dia belum mau jadi Tuhan lah. Dia patut tiada yang ku cinta melainkan Allah. Rashidi kata aku tak ada cinta siapa pun melainkan diriku. Dia telah mengangkat diri dia jadi sakit jiwa. Ya. Yazid kata tiada yang ku cinta melainkan isteri aku. Jadi Yazid tak nak jadi Tuhan. Dia buat bini dia Tuhan. Tiada yang ku cinta kata Samad melainkan kerja aku, duit aku. Jadi Samad kata aku cinta Allah dan juga cinta duit. Allah dan duit Tuhan Samad. Samad ni dinamakan orang yang mempersekutukan Allah dengan duit dia. Yazid juga orang yang mempersekutukan Allah. Ini kita bukan mempersekutukan Allah dengan duit je, dengan diri kita, dengan anak kita, dengan bini kita, dengan kerja kita, dengan macam-macam yang kita nak. Namanya musyrikin. Bezanya kita dengan musyrikin yang menyembah berhala, mereka tu mempersekutukan Allah secara nyata, iaitu mereka sembah pokok tu, mereka sembah bahala tu, mereka sembah matahari. Jadi mereka mempersekutukan Allah dengan nyata. Samad, Yazid ni mempersekutukan Allah dengan tidak nyata. Dua-duanya musyrik. Yang menyembah berhala tu mempersekutukan Allah dengan nyata dan tentu sekali dengan tidak nyata lah. Mereka tu masuk neraka selamanya. Maksud selamanya sampai Allah sendiri nak keluarkan dia. Kalau Allah tak nak keluarkan dia, dia masuk dalam, mereka berada dalam neraka selamanya. Si Samad dan Yazid ni dia mempersekutukan Allah dengan tidak nyata. Dia masuk neraka. Tapi kalau ada syafaat dari nabi-nabi, rasul-rasul dan orang-orang yang Allah bagi syafaat, dia dapat keluar. Kalau tidak, dia akan berada dalam neraka sampai segala dosa-dosa dia akibat daripada mempersekutukan Allah dengan tidak nyata tu, tersembunyi tu, habis baru dia boleh keluar. Tapi kedua-dua orang musyrik ni, yang nyata dengan yang tak nyata, kedua-dua dalam neraka, tak boleh masuk syurga. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, musyrik yang masuk neraka ni ialah musyrik yang tak nyata yang masuk neraka ni, musyrik yang tidak dapat diterima. Maknanya tahap kemusyrikan tu terlalu tidak mencapai tahap yang boleh diterima lah. Jadi yang Allah SWT mahu betul-betul, tak ada kita cinta pada lain daripada Allah. Tiada ku cinta melainkan Allah. Ini orang yang langsung tak ada musyrik. Yang lainnya saya cinta Allah, tapi cinta bini juga, cinta anak juga, cinta duit juga, tapi tak lebih dari cinta Allah. Dia ni mempersekutukan Allah, tapi di tahap yang boleh diterima oleh Allah lah. Ini tak pernah orang terangkan. Yang terang ni dengan izin Allah saya ni. Jadi Allah ni pemurah sebenarnya, sangat pemaaf, sangat pengasih. Tentulah dia tak boleh terima kalau kita mencintai bini lebih daripada dia. Dia mana dia tahu kita mencintai benda lain. Sebab kita lihat, kita guna, kita nampak faedah. Susah manusia ni tak cinta pada benda yang dia nampak faedah. Tapi Allah tak mahu kita mencintai duit ni, kerja, lebih dari dia.
Bila tanda kita mencintai duit, bini lebih daripada dia, iaitu bila kita sanggup tinggalkan perintah Allah kerana bini. Macam tu. Macam Yazid. Yazid dulu dia buat usaha, yalah, walaupun usaha tak betul, tapi perintah dakwah, yalah kan, perintah mengajak manusia kepada Allah ni Yazid cubalah nak buat dululah. Lepas tu bini dia bagi tahu dia jangan buat. Yazid mula cuba nak melawan lah, tak mau ikut, tapi last menyerah kepada perintah bini. Itu namanya syirik lah. Syirik yang tak boleh diterima. Dia berhenti. Sebab itu saya bagi tahu dia, ini syirik. Bini ni tak boleh nak hilang, sebab kau ni dah, walaupun kau keluar lama, lepas tu bila kau balik nampak bini bersetubuh lagi, dia datang balik. Kau dah mencintai bini lebih daripada Allah, di atas tahap tolerable, di atas tahap yang boleh diterima. Satu orang dia mempersekutukan anak dengan Allah ni, makna dia sayang anak ni lebih daripada Allah. Kerana anak, dia sedia kerana sayang anak, bini, dia tak sedia keluar jalan Allah. Macam Sufyan, dia tak sedia keluar 4 bulan kerana kerja. Jadi kerja tu dia dah cintai lebih dari Allah lah. Itu syirik yang tak boleh diterima. Kan? Yazid pun lama dia tak boleh keluar sebab syirik tu. Dia tak. Jadi untuk hilangkan syirik ni, kena taat perintah Allah dan belakangkan isteri, anak yang menghalang, duit, kerja. Kalau kita tak mau keluar sebab kerja, tak mau keluar sebab anak, mau keluar sebab kerja, tak mau keluar jalan Allah, mana kita kerja, anak, itu semua Tuhan kita lah. Jadi Yazid dulu dia berhenti kerja ni sebab bini dia tak suka. Lama-lama bini dia suka. Bini dia hantar dia ke masjid, baru dia buat usaha dakwah. Walaupun dia buat usaha dakwah, tapi dia tak buat kerana perintah Allah, kerana perintah bini. Kita tak boleh buat kerja dakwah kerana perintah bini. Sebab itu Yazid takkan betul selagi dia tak ceraikan bini. Kerana cinta dia kepada bini itu terlalu dalam, mengatasi dari Allah. Allah bukan tak suruh kita sayang anak, bini. Allah suruh kita bercakap baik, berlaku adil, sayang kat dia. Tapi tak boleh sayang pada dia tu lebih pada Allah. Makna kita menyayangi bini itu kerana perintah Allah, menyayangi anak tu kerana perintah Allah, bukan kerana anak tu. Saya cintai anak tu kerana dia, tak, kerana perintah Allah, tak. Jadi Allah perintah kita menyayangi anak, isteri atau kerja yang kita buat kerana perintah Allah, bukan sebab kita mahu cinta, sebab Allah suruh. Ini tandanya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan melainkan Allah. Saya cinta kerja ni kerana perintah Allah. Tapi kalau ada perintah Allah suruh saya tinggalkan kerja, iaitu semayang, saya tak boleh terus kerja, sebab saya cinta kerja ni kerana perintah Allah. Sekarang ada perintah lebih besar lagi daripada cinta kerja tu, iaitu azan telah berkumandang. Saya kena tinggalkan kerja, lepas tu disuruh keluar jalan Allah. Ada panggilan, kamu kena keluar jalan Allah. Sudah sampai dalam setahun ni, kamu kena keluar 4 bulan atau 40 hari atau 2 bulan atau berapa yang kamu diputuskan dalam mesyuarat. Itu perintah untuk kamu. Kamu kena bermusyarat dengan orang yang diberi mandat untuk memutuskan kamu berapa banyak masa kamu kena keluar.
Jadi itu jadi perintah, kamu tak nak. Itu maknanya kamu mencintai kerja, mencintai kerja lebih daripada Allah. Jadi bila kamu dah diputuskan dengan mesyuarat oleh orang yang dimandatkan untuk memutuskan mesyuarat tu, itu amir atau siapa ya yang diberi kuasa, kamu sebelum kena keluar jalan Allah, kamu bermesyuarat lah. Sama ada dengan amir mahala kamu, pasal siapa, kamu tak puas hati dengan keputusan amir mahala kamu, kamu pergi amir Malaysia. Saya tak puas hati dengan keputusan dia. Saya ada hal, banyak kerja. Dia putuskan saya keluar 4 bulan. Saya tak mampu. Saya ni. Kalau amir Malaysia tu kata, boleh. 20 hari je. 20 hari lah keluar. Kalau amir Malaysia tu cakap 4 bulan juga. Okay. Kau tak boleh. Saya tak puas hati nak pergi atas lagi. Pada Allah terus. Itu dah memang tak boleh nak keluar lagi lah. Kan? Saya nak pergi amir dunia pula. Mana amir dunia? Jadi tuan yang mulia, kalau kita tidak mau keluar, macam sekarang saya amir, kan? Saya bagi tahu pada Sufian dengan Pendi, bulan 2 tahun lepas, bulan 1, bulan 2, keluar 4 bulan. Dia diam aja. Dia tak cakap dia tak mau keluar. Dia tak datang lagi dah. Siapa lagi? Sekarang ni amir untuk kerja Nabi ni bukan di Malaysia aja, seluruh dunia. Dengan izin Allah saya, tak ada lain lagi. Sebab saya yang mulakan dengan izin Allah. Allah gunakan saya untuk menghidupkan usaha Nabi ni. Jadi amir ni takkan ada orang lain. Jadi kalau saya dah suruh, dia tak mau, mana dia? Kerja dia tu Tuhan dia. Kerja dia tu telah jadi Tuhan dia. Sebab dia ikut perintah kerja. Sufian dia tak jadi keluar sebab dia ada dapat tawaran, apa nama ni? Kontrak tu diperbaharui, dia tak jadi keluar. Pendi dia tak jadi keluar sebab dia tak nak keluar. Sebab apa? Dia ada kerja, cari duit. Jadi itulah jadi Tuhan dia. Jadi bukanlah kita sembah dia. Bukanlah kita kata kerja saya Tuhan saya, bukan. Tapi perbuatan kita tu menunjukkan ada Tuhan selain Allah. Itu namanya musyrik. Jadi Allah bagi tahu kepada orang Yahudi dalam Quran bahawa kamu telah jadikan Rabbai, padri kamu atau ulama kamu Tuhan kamu. Dia bagi tahu Nabi, mana ada kami cakap di Tuhan kami. Tapi Allah bagi tahu kamu ikut cakap dia dan bukan ikut cakap Allah. Kan? Macam Allah suruh kita buat dakwah, Yazid tak ikut cakap Allah, dia ikut cakap bini. Ada Yazid sembah bini dia. Ada Yazid cakap bini Tuhan dia. Tapi perbuatan dia tu menunjukkan bini Tuhan dia. Jadi orang yang mengatakan bini Tuhan dia, kerja Tuhan dia, duit Tuhan dia, diri dia Tuhan, maka dia ni ahli neraka. Kan? Dia ni ahli neraka. Dia hanya ahli syurga bila dia sayang bini dia kerana perintah Tuhan, kerana perintah Allah. Dia sayang anak dia kerana perintah Allah. Dia sayang kerja dia kerana perintah Allah. Jadi bila Allah perintah dia tinggalkan kerja semayang, dia kena tinggallah kerja. Itu tandanya kerja bukan Tuhan dia. Jadi orang yang terus bekerja bila azan dilakukan, maknanya ada perintah untuk semayang kan. Yang sebenarnya lelaki diperintah semayang di masjid, bukan semayang di rumah ataupun semayang di surau lah, tempat berjemaah. Tapi kalau dia tak semayang, nak semayang sendiri ikut suka dia, dia tu termasuk juga orang yang mempersekutukan Allah. Jadi hukum semayang berjemaah ni bagi lelaki fardu kifayah. Fardu kifayah bukan tak mau tak payah, bukan.
Tak mau tak payah ni salah. Ini berdosa punya. Fardu kifayah ni maknanya kalau ada sakit aja. Sakit tak boleh jalan ataupun ada bahaya dalam perjalanan. Ada perang ke apa ke. Tak boleh nak lalu. Takut peluru sesat. Mungkinlah. Tapi kalau tidak, fardu atas dia bersemayang berjemaah ni. Orang yang kata saya semayang Jumaat ni bila ada masanya, tak boleh. Macam Sufyan. Dia semayang Jumaat bila dia rasa ada masa lah. Tak ada kerja, sibuk dekat kerja dia lambatkan lah. Dia tak semayang berjemaah lah. Dia semayang sendiri. Ini termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Tanda-tanda mempersekutukan Allah. Jadi sekarang ni ramai sangat orang yang tak datang semayang bila azan. Ramai ke sikit? Hampir. Kalau dalam satu kampung tu ada lelaki 1,000, 5 orang yang datang. 990 orang tak datang. Yang patut datang. Yang datang hanya 5 orang. Jadi yang 5 orang tu je yang kata Tuhan dia Allah. Yang 990 tu kata ada Tuhan selain Allah. Dia termasuk tanda-tanda orang musyrik. Orang musyrik ni orang yang tak pergi bila azan diazankan dan sepatutnya dia pergi. Hukumnya dia kena pergi, dia tak pergi. Jadi orang yang faham ni dia tak ada tinggal sembahyang berjemaah ni. Kecuali dia dalam perjalanan. Musafir. Musafir dalam jangka jarak perjalanan lebih dari 90 km atau 60 batu. Barulah dia kalau azan pun dia buat selamba je. Dia boleh semayang kasar, jamak. Tapi Sufyan dia tak. Dia musafir tak ada. Ada satu saya ceramah dengar dekat Indonesia. Dia buat fatwa baru lah. Kalau dalam perjalanan di bandar sesak, boleh jamak semayang. Ada orang pula bila kenduri kahwin, boleh jamak. Itu tak ada jamak kasar ni. Tak boleh. Tapi ni semua orang ikut nafsu je. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila azan aja mana perintah Allah. Sufyan kena tinggalkan kerja dia. Kalau dia beriman tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau dia kata ada Tuhan selain Allah, dia tak boleh. Engkau kadang-kadang tak pergi kan Sufyan? Sebab dia ada Tuhan selain Allah. Tuhan dia apa? Tuhan dia siapa sama? Tuhan Yazid dan Tuhan Sufyan tu apa? Kerja. Jadi bila Tuhan dia kerja selain daripada Allah, namanya apa? Musyrik. Tempatnya mana? Neraka. Jadi Sufyan kalau dia tidak berubah dan bertaubat, betul-betul bertaubat, Allah takkan bagi dia hidayah. Ini bila kita mempersekutukan Allah, Allah bagi teman kita iblis, syaitan. Jadi teman Sufyan tu, syaitan dia garang, menguasai dia. Menguasai. Dan kalau dia ikut aja, rosak dia, kena lawan syaitan tu. Jangan jadikan dia kawan. Rashidi jadikan syaitan kawan dia. Bila dia nak marah pada satu orang, dia tak fikir tu, saya tak boleh marah. Saya kena sabar. Dia marah juga. Dia tak ikut perintah Allah, dia ikut perintah syaitan dia. Jadi kenapa dia dikuasai oleh syaitan dia? Kerana dia mempersekutukan. Allah tak suka. Allah tak suka dengan orang yang mempersekutukan dia. Allah bagi dia kat syaitan tau, kat iblis. Jadi iblis kata masa dia dilaknat oleh Allah, dia kata, ya Allah, bagi aku tempoh hidup sampai hari kiamat supaya aku dapat sesatkan semua anak Adam ni, supaya dia orang semua masuk neraka. Allah kata, ambil lah, sesatkanlah, tapi kamu tidak ada kuasa
menyesatkan yang ikhlas. Yang ikhlas ni orang yang beriman, beramal soleh, yang ada ikhlas. Kalau kita tidak beriman dan beramal soleh, kita ni dikuasai oleh syaitan. Wira ya. Dia tanya, saya tak ada khusyuk dalam semayang. Kenapa semayang wira tiap khusyuk? Sebab dia dikuasai oleh syaitan tau. Syaitan ni masa lain dia tak ada nak kacau sangat kita. Dia tak ada datang nak ingatkan kita macam-macam. Tapi waktu semayang tu dia datang dan dia kerja keras. Itulah antara tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan, tidak ada khusyuk dalam semayang. Kenapa dia dikuasai oleh syaitan? Sebab dia orang yang mempersekutukan Allah secara tak nampak. Dia tak ada sembah berhala, dia tak ada pergi sembah duit. Tak ada kata duit ke Tuhan dia, kerja Tuhan dia, saya Tuhan, tak ada. Atau bini Tuhan saya, macam Yazid kan. Dia tak cakap. Tapi perbuatan dia. Jadi Allah tak tengok apa kamu cakap. Allah tengok apa kamu buat. Jadi orang Yahudi tu dia ikut cakap Rabai ni lebih daripada Allah, kan? Orang Jemaah Tabligh ikut Amir dia, Manasat, lebih dari Allah. Jadi mereka tu bertuhankan Manasat, seperti Yahudi bertuhankan Rabai dia. Allah suruh kita dakwah bukan Islam. Belum betul. Ulama mereka yang semua ramai lah, bukan Manasat seorang, tapi Manasat kerana Amir. Dialah yang memutuskan dan beritahu saya belum ada masa lagi. Dan orang tabligh memahamkan itu sebagai hikmah ulama. Orang yang diberi hikmah, orang yang diberi ilmu. Ilmu apa? Ilmu Quran. Orang yang diberi ilmu Quran ni tahu apa Allah mahu dan berbuat seperti mana Allah mahu. Itu namanya hikmah. Berbuat seperti mana Allah mahu tu hikmah. Tahu apa Allah mahu tu namanya ilmu. Diberi ilmu dan hikmah. Ini ada pula hikmah ulama pula. Hikmah ni diberi oleh Allah, bukan ulama. Jadi orang tabligh kata ini hikmah ulama. Hikmah ni berbuat seperti mana Allah mahu, tuan. Namanya ulama atau orang yang diberi hikmah. Jadi berbuat seperti mana Allah mahu itulah amalan hikmah namanya, bijaksana. Kenapa amalan bijaksana? Kerana Allah maha bijaksana. Tak ada yang maha bijaksana dari Allah. Kenapa kita ikut hukum Allah yang Allah beritahu dalam Quran? Kerana hukum itu hukum yang adil dan maha bijaksana. Kita tak mau ikut hukum Allah, ya. Kita mau ikut hukum manusia yang dibuat di parlimen, ya. Parlimen ni tempat memutuskan hukum, tuan. Namanya lawmakers. MP tu, members of parliament tu lawmakers. Lawmakers mana? Mereka yang bersidang dan memutuskan hukum. Macam mereka kata, boleh tak orang lelaki kahwin dengan lelaki? Dulu tak boleh. Dalam agama mereka pun, Kristian pun tak boleh. Mana boleh? Taurat dan Injil. Tapi dia membuat hukum melalui parlimen. Maka banyak negara memutuskan boleh kahwin. Semua gay-gay tersenyum-senyum semua. Sekarang ni dia orang kahwin. Lama nanti dia orang buat sidang parlimen pula membenarkan kahwin dengan haiwan, anjing ni ke. Antara mereka memutuskan harta pusaka saya ni diberi pada anjing saya. Kerana anjing ni lah jaga saya, isteri saya, umpamanya lah. Banyak orang dia buat seks dengan anjing dia, buat seks dengan lembu dia. Nak buat apa kahwin dengan perempuan dengan lelaki ke? Ada tak? Yang nak kahwin dengan lelaki tu, dia buat seks
melalui belakang lah kan. Tapi tak dapat anak lah. Kalau semua dah kahwin dengan lelaki, apa nak jadi? Hari ni di barat, dia orang benarkan dia orang kahwin dengan lelaki, dia orang tak ada anak sekarang. Dah lah dia orang kahwin dengan perempuan pun tak dapat anak. Apa lagi lelaki ya? Dapat anak seorang, 2 orang kan. Very, apa kata? Birth rate almost zero. Di Australia ni birth rate zero ni bukan sekarang. Masa saya ke Australia dulu lagi, in the 70s, dia orang dah growth rate kosong. Tak ada. Dia orang sibuk buat apa ni, IVF semua tu. Dia orang pakar dalam teknologi tu. Because dia orang tak ada beranak. Banyak orang tak boleh beranak. Sekarang apalah lagi. Ini kerana kehidupan yang susah. Bukan susah, risau, bimbang, ketakutan yang menyebabkan badan become tak subur, perempuan dan lelaki. Saya tanya Sufian, dah mengandung belum bini kau? Dah sebulan kahwin. Makna tak melekat, makna tak subur lah tu. Orang subur ni kahwin ni melekat tau. Jadi orang Islam di barat kebanyakannya subur. Anak 5, 6, 8, 10. Yang ikut tabligh tu ada 20 ada. Bini 4. Ustaz apa tak? Dia panggil tahu saya, dia naik bas, bawa bas anak dia. 21 orang. Bini 4. Saya cakap kat ustaz tu, kelebihan bini 4 ni tak cinta bini. 4 ada. Orang ada satu bini ni, dia punya kekurangan dia cinta sangat kat bini tu. Kalau dia jadi cinta sangat tu yang salah tu. Allah mau kita berlaku adil. Takut berlaku adil, kahwinlah satu. Bukan mencintai bini lebih pada Allah, tapi dia dah jadi cinta bini tu lebih pada Allah. Anak ada seorang ni, cinta anak lebih pada Allah. Tak? Kita kalau anak seorang, jangan cinta dia lebih pada Allah. Kalau bini seorang, jangan cinta bini lebih pada Allah. Berlaku adil dengan dia. Sayang, beri hak dia. Jadi ustaz tu ada 24 anak. Mana nak sayang? 24 anak. Kalau satu anak memang senang orang tu sayang. Ada satu kakak tu, anak dia lelaki, semua mati. Muda, kejap mati, muda. Sebab sayang anak sangat. Allah sayang dia, tak mau syirik ni. Matikan anak dia. Dia pun dah jumpa doktor macam-macam, tak boleh sembuh, sakit. Satu lagi jadi macam tu juga. Satu lagi dia tak tahu sebab dia. Allah yang nak matikan sebab dah sayang sangat anak tu sampai anak dah jadi Tuhan. Tu. Jadi kita jangan sayang anak sangat dan sayang bini sangat. Kita kena sayang anak bini kerana perintah Allah dan untuk sukakan Allah. Kalau boleh sayang Allah je, itu susah. Sangat sedikit orang boleh sayang Allah. Bini pun tak sayang, dia ada macam hanya berikan hak dia je, tanggungjawab, berbuat baiklah dia kerana perintah Allah. Anak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mau kita ni beriman kepada dia je sebagai Tuhan, tak boleh lain ada Tuhan. Ini Allah tak ampunkan dosa ni. Dosa ni kita tak boleh minta ampun dah. Maksudnya Allah tak ampun dosa ni, kita tak boleh kata ya Allah aku telah syirik engkau, maafkanlah aku. Tak boleh. Tak boleh terima. Itu maksudnya. Kita kena hilangkan syirik ni. Dia tak boleh minta ampun. Kita mesti kena masuk neraka nak dia hilang. Sebab itu kita tak boleh doa ya Allah aku nak maafkanlah aku kerana mempersekutukan dengan kerja macam Sufian, mempersekutukan dengan duit, mempersekutukan dengan anak bini saya. Tak boleh, tak boleh ampun. Sebab itu maksudnya, kan? Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah dosa-dosa lain, Allah boleh maafkan. Yang syirik tak boleh.
Sama ada kita minta ampun atau tak minta ampun, dia tak hilang. Kita mesti masuk neraka punya. Jadi macam mana kalau kita syirik, semayang kita juga bila menghadap Allah, tak adalah boleh menghadap Allah. Allah tak ada. Yang ada duit, dan ada dunia. Bila kita semayang, syaitan datanglah. Ingat kalau kita Tuhan-Tuhan kita semua tu, kita mulalah ingat semua Tuhan. Sebab itu kita tak boleh khusyuk dalam semayang. Untuk khusyuk semayang ni, asasnya ialah iman yang sangat kuat. Kita kena jadi orang beriman, beramal soleh dan tahap iman yang sangat-sangat tinggi. Jadi beriman, beramal soleh dengan tahap iman yang sangat tinggi, baru kita dikurniakan khusyuk dalam semayang. Kalau kita setakat beriman, beramal soleh tahap rendah, kita boleh semayang cara Nabi Muhammad dengan niat nak sukakan Allah saja, dengan ikhlas. Khusyuk tak boleh dapat. Semayang mungkin boleh diterima, tapi semayang tak boleh selesaikan masalah. Semayang tak boleh cegah kita dari melakukan fahsyah dan mungkar. Apabila semayang kita tidak ada khusyuk, kita takkan dapat khusyuk melainkan kita dapat ikhlas dulu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kan, macam Yazid dan Sufyan dengan Pendi, dengan Pendi semua beriman beramal soleh pun belum. Tentulah semayang tak khusyuk, kan? Samad dia dah beriman beramal soleh, tapi tahap iman rendah pun tak dapat khusyuk. Yang dapat khusyuk hanya seorang saja kat dunia ni, itu saya, dengan izin Allah. Saya dapat bezakan semayang saya dengan dulu ketika saya tak diberi khusyuk. Kamu tak nampak pun beza semayang saya dengan semayang kamu. Nampak saya rukuk juga, sujud juga. Apa bezanya? Nampak Yazid rukuk juga, sujud juga, tapi dia ingat Allah pun tidak dalam rukuk dia. Kau ingat Allah tak? Bila kita rukuk ni, Allah ampunkan segala dosa kita tak? Bila kita rukuk, Allah bagi tahu Allah ampun dosa kita semua. Bila kita berdiri, semua dosa kita naik lah, daripada kaki-kaki, tangan semua. Anggota kita pergi berkumpul dekat kepala kita. Lepas tu bila kita rukuk tu kan, kita ingat dosa tu turun. Siapa yang ingat ini, namanya dia ada itisab, yakin dengan janji Allah. Bila dia berdiri merasai Allah melihat dia, atau dia melihat Allah, namanya ihsan. Sebab itu Sami Allahu liman hamidah, Maha suci Allah yang maha mendengar siapa yang memuji. Kita merasai Allah depan kita tau, merasai dia melihat kita. Itu namanya ihsan. Ikhlas ni berbuat untuk sukakan dia. Setiap rakaat semayang, waktu kita berdiri sebelum semayang, kita dah niat dah kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Bila kita rukuk pun niat je, kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Bila kita angkat daripada rukuk, kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Bila kita sujud, kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Boleh buat tu. Ada kamu boleh buat? Hey, boleh? Mana tak adalah ni. Dengan izin Allah, saya boleh buat dengan izin Allah setiap rakaat tu. Setiap rakaat, setiap pergerakan. Duduk antara, bila kita rukuk, bila kita duduk antara dua sujud, kerana perintah Allah untuk segala. Bila kita sujud, kerana perintah Allah untuk segala, dan merasai Allah melihat dan memerhati. Namanya kita ada cara Nabi, ada ikhlas, ada ihsan dan ada itisab. Ini semayang boleh Allah, yang Allah beritahu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inilah salat yang mencegah satu orang daripada fahsya munkar. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Ini. Jadi untuk dapat salat yang macam ni, tak buat kerja dakwah, tak boleh. Saya dengan izin Allah dapat salat macam ini sebab iman sangat tinggi. Iman saya sangat tinggi sebab saya dah lama buat usaha
kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Nabi, dengan skrip dia semua. Di dunia ni saya lah yang paling lama sekali. Di dunia ni tak ada orang lagi. Ada? Tak ada. Ada? Tak ada. Dah tu Rashidi ikut saya lama. Tapi Rashidi ikut lama tapi Saya tak ada. tak ada ikut yang betul. Saya tak ikut. Jadi macam mana? Jadi saya orang paling awal sekali di dunia ni yang buat gas rumah ke rumah. Mula-mula dengan orang Islam tahun 97. Lepas tu orang Islam dan bukan Islam 2007. Sampailah dengan izin Allah hari ni 2007. Sekarang 2021. Dengan usaha yang lama dan dengan yang usaha yang betul dan lama. Bukan lama aja. Lama dan betul, iman naik, meningkat. Dan dengan iman meningkat ni Allah kurniakan saya. Bukannya saya dapat macam selonggok kat saya daripada mula saya buat usaha, tak. Saya dapat perlahan-lahan. Jadi tak ada siapa boleh lawan saya sekarang. Ada siapa boleh lawan? Tak boleh. Kalau dia orang naik sekarang, saya naik lagi. Saya bukannya berhenti. Ada? Naik. Jadi kawan-kawan saya, sahabat sama saya yang buat tabligh dulu, sama dengan saya lah. Macam Arsyad, Wak Umar kan. Dan tak boleh lawan saya dah. Sampai bila tak boleh lawan? Siapa pun tak boleh lawan lah. Sebab lambat start. Kalau start pun berapa lama? Takkan benda nak dapat iman kuat, khusyuk semayang baru 2 bulan buat dah dapat. Mana boleh. Allah Subhanahu Wa Taala semua makan masa. Siapa yang berjuang jalan Allah dengan harta dan diri dia, dengan sabar. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan berjuang dengan harta diri ni jalan Allah, bagi mereka ni Allah pelihara ni daripada api neraka. Siapa boleh lawan saya sekarang kat dunia ni? Boleh. Kenapa tak boleh? Sebab usaha Allah tak ada buat magic pada mana orang. Oh, dia ni buat usaha baru sebulan dapat khusyuk masa semayang pada saya. Allah tak adil lah. Sebab itu orang yang tak beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, masukkan dalam neraka, tak masukkan dalam syurga. Orang yang beriman, beramal soleh, orang yang kekasih Allah masuk syurga. Sebab itu janji dia tau. Allah tu tidak memungkiri janji. Dia adil. Jadi keadilan dia menuntut supaya yang tak taat masuk neraka, yang taat masuk syurga. Dia tak suka kita masuk neraka, tapi itu tuntutan keadilan dia. Maha adil. Dia maha bijaksana. Dia maha mengetahui. Keadilan dia maha adil, tidak membuat satu orang dalam satu malam aja tahu semua ilmu. Macam orang faham Mahdi itu dia beri ilmu dalam satu malam. Mana adil tu? Dengan satu orang pula dia bagi ilmu lama pula. Yang Mahdi, yang orang ni tak adil. Satu malam dah semua tahu. Ini semua lawyer buruk namanya. Lawyer buruk ni tak ada dalam Islam. Islam semua ikut peraturan dan dia ada laws. Satu orang tak tiba-tiba beriman, tak. Mula mengucap dulu, belum beriman lagi. Bila buat kerja dakwah, usaha, baru iman ada. Lama buat, baru beriman bermasalah. Itu pun kalau betul lah. Kadang tak betul-betul, tak beriman-iman lagi. Lama baru jadi kekasih Allah. Lama lah, macam tu lah. Kita tak boleh berhenti. Yalah, kalau saya hidup panjang lagi, iman saya naik lagi. Sebab itu umur paling, orang yang paling bertua, orang panjang umur, kuat iman dia. Dan baik amalannya. Okey.